dan mengesahkan konjektur tentang sifat-sifat pendarapan vektor dengan skala, iaitu nombor. Okey, so kita tengok yang ni, dia bagi vektor A. Kemudian kita ada vektor AB yang warna hijau, vektor CD yang warna hijau. Nampak? Okey, ada 3. Memerhatikan AB adalah 2 kali ganda daripada A kan, yang warna ni. Vektor A, AB, vektor AB adalah 2 kali ganda daripada vektor A ni, yang warna pink ni, yang huruf kecil ni. Okay, so ada 2 kali ganda. CD pula ada 3 kali ganda A. Okay, yang pertama ni vektor ni kita ada A, right? Yang kedua kita ada AB. Kemudian kita ada CD. Okay, so yang ni 2 kali ganda. Maksudnya dia tambah 2 A lah, vektor A. Dia ada 2 vektor A, 2 vektor A. Okey, kalau dia ada 2 vektor A, dia ada 2 darab dengan A. Faham? 2A. CD, okey, A ni ada 5 kotak. 5 kotak. Okey, 1A. Kemudian kita ada 5 kotak untuk A yang kedua. A yang ketiga ada 3. So, CD ni ada 3 darab dengan A. Ada 3 kali ganda A. Setakat ni boleh kan? Ni tak ada masalah, senang. Sama arah, senang. Okay, kita tengok yang ni. Kita ada B kan? B ada 2, 4, 6, 8. 8 kotak. Okay. Kalau EF 2B. Kalau kita nak E sampai ke F, E sampai ke F, EF adalah 2B, 2 kali ganda B. Sekarang soalan dia nak FE. Bertentang arah, bila bertentang arah dia akan dapat negatif 2 kali ganda vektor B. 2B. Okey? So anak panah sangat penting. Kalau sama dengan B yang ke atas, positif. Kalau bertentang arah, negatif. So kita tengok HG. HG dia bertentang arah dengan B ni kan. Dan dia ada 4 kotak sahaja. B ni ada 8 kotak. So separuh. Separuh dari situ dan bertentang arah. Bertentang arah akan dapat negatif. Separuh daripada B. Separuh daripada B. Okey. Jadi jawapannya negatif 1/2 vektor B. Sekarang saya nak magnitude bagi A ya. So magnitude dia ada 5 unit. Magnitude dia ada 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kalau AB, okey, nak magnitude AB kan? Okey, magnitude AB 2A, right? 2A. Okey, so 2 darab dengan A ni, iaitu 2 darab dengan 5, iaitu 10 unit. Kita tengok CD. CD nak cari magnitude. 3 darab dengan magnitude A. So, 3 darab dengan 5, kita dapat 15 unit. Kita tengok yang ni. So, sekarang saya nak magnitude dia. Kita cuba buat EF. Okey, magnitude EF ialah 2 darab dengan magnitude ni. Di mana B, okey, B ialah 8 unit. 2, 4, 6, 8. Okey, so 2 darab dengan 8. Kita dapat 16 unit. Okey, kita cuba cari magnitude bagi FE. Okey, ini maksudnya modulus. Okey, bila modulus, okey, jawapan dia akan jadi positif. Darab dengan B. B tu 8 kan? 8. Negatif tu maksudnya bertentang arah. Okey, negatif bukan unit, dia bertentang arah. So, jawapan dia 16 unit. Okey, HG. Okey, kita nak modulus, kita nak magnitude. So,
Dua-dua pun meluluskan. Okey, so kita dapat negatif 1/2 darab dengan B. So kita dapat 1/2 darab dengan 8 iaitu 4 unit. Okey. So dari situ kita dapat tahu pendarapan skala K dengan vektor A menghasilkan vektor K darab dengan A. K darab dengan vektor A. Dengan keadaan kalau kita nak cari magnitude. Okey. Macam ni. Okay. Boleh? Okey, kalau nilai K dia negatif, kalau nilai dia K negatif, K dia akan dapat positif. Okey, dia akan dapat positif. Okey, boleh? So, arah K A sama dengan arah A. Jika K positif, kalau positif lah. Okey, kalau arah KA bertentang dengan arah A, K ni akan jadi negatif, kurang daripada kosong. Okey, so bila ni negatif, dia bertentang arah dengan A. Bila ni positif, dia sama arah dengan A. Contoh 5. Okey, nyatakan setiap vektor pada darjah di sebelah dalam sebutan C. Nyatakan. So, ada dua sama arah, satu je bertentang arah. So, C kita tengok ada berapa kotak. Okay. Dia macam translasi ya. Okay. So, bergerak ke 2, 4, 5. Ini 5 unit. 2, 4, 5, 5 unit. So, kita tengok sini pun, hypotenuse pun 5 kan. Ni. Satu C, yang ni. So, C yang kedua di sini kan. 2C. So, kita ada RS. Kita ikut anak panah. Bukan SR. RS. Okay. 2C. Ikut anak panah ya. Okay. Kalau cikgu nak SR, SR ialah negatif 2C. Ni 1C. Kemudian sini sampai sini 2C. Sini kan. Sini okay, 2C. Okay, 3C. Ada 3C. Ada 3 vektor C. So yang ni vektor jangan lupa anak panah. Okay, ada 3C sebab sama arah. Okay, sama arah. So 3C. LM bertentang arah. Tapi kita nak cari magnitude bagi C juga. So ada 5. Sini pun 5. So bertentang arah. Negatif. Okey, ada 1C, 2C. Tapi bertentang arah dengan C. So negatif 2C. Boleh? Okey. Kalau QP bertentang je. Negatif 3C. Kalau ML bertentang 2C. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Okay. Jika dia bagi A macam ni, A ya, 2 kotak. A ya, yang ni A. Okey, cuba lukis negatif A. So kalau negatif A, bertentang arah je lah, jarak sama. Ini negatif A. Okey. Okay, kalau yang kedua, nak lukis 2A, 2 kali ganda, 1, 2. So, ni 2A. Okay, kalau saya nak 3/2A. 3/2 adalah 1.5A kan? Terus 1/2. 1/2. Okay, 1/2. Jadi 1 yang macam ni kan? 1. Ni 1. Setengah. 1/2. Kalau kamu nak lukis, kena guna pembaris. 1/2. 3/2A. Kalau dia bagi ni, dia suruh kamu lukis. Kamu kena lukis ya. Vektor selari.
So apa maksud selari? Selari maksudnya 2 garis lurus, garis tembereng. Okay, bergerak dengan serentak dan mereka tidak akan berjumpa. Okay, garis selari. Vektor selari maksudnya ada 2 garis, ada 2 vektor bergerak ke arah yang sama. Tapi mungkin panjang dia berlainan. Jika vektor U selari dengan vektor V, maka kita ada satu pemalar di antaranya. Vektor U sama dengan pemalar V. Ini kita kata lambda. Kalau kamu tak suka lambda, kamu boleh ganti dengan huruf lain. Okey, tapi cikgu nak kamu pakai lambda lah. Okey. So kalau diberi vektor ni H vektor U dengan K vektor V, kita nak tulis dalam bentuk yang ni. Okey, U vektor U sama dengan K per H. Kan H ke sana jadi per H kan. Dua-dua pun bahagi dengan H, bahagi dengan H, kita dapat K per H. So dekat sini kita ada vektor U sama dengan K per H vektor V. So di mana lambda ini, pemalar ini adalah K per H. Betul tak? Cikgu bagi satu garis. Okay, ada 3 titik. Titik A, titik B, titik C. Kita ada vektor AB dengan vektor AC ataupun vektor BC. Kan dia ada banyak vektor dekat situ. 3 titik ni duduk atas segaris. Kita ada syarat bagi segaris. Vektor AB ni, A sampai ke B ni, vektor AB sama dengan KBC. Pak, mereka bergerak satu garis. Walaupun ini bukan selari, tapi kalau mereka bergerak satu garis, kita ada satu pemalar di sini. Bila segaris, kita nampak yang ni. Ini bila nampak yang ni, kita boleh kata AB adalah selari dengan BC. Maksudnya kalau kita pecah AB di sini, okey, BC ke bawah sini. Okey, kita ada selari dengan BC. AB selari dengan BC. B adalah titik sepunya. Titik sepunya maksudnya titik yang sama. Okey, dekat sini kita boleh nampak titik yang sama. Ini kita kata titik sepunya. Okey, bila ada pemalar tak semesti dia selari, tapi mungkin juga dia segaris. Okay, contoh yang ke-6. PQ ada vektor A, kita ada vektor QR ialah vektor B, RS adalah negatif 2A, ST adalah 4B. Kita nampak A kan? A kan? Okay. PQ ialah vektor A. RS ialah vektor negatif 2A. Okay. So maksudnya RS ialah negatif 2A ni kita ganti jadi PQ. Sebab A ni adalah PQ kan? So A ni dia jadi PQ. Ada pemalar kan? Ada pemalar di antaranya, sorry. So mereka adalah selari. RS adalah selari dengan PQ. Atau PQ adalah selari dengan RS. So, boleh tulis dalam ayat PQ dan RS adalah selari. QR dengan ST ya. So, ST ialah 4B, di mana B ialah QR. So, boleh ganti? Boleh. B ganti dengan QR.
So ST sama dengan 4QR. Okay, ST dia panjang macam ni. S ke T and then QR. Maybe like this. QR. Ni 4B, ini B. So ST, okay, bila ada pemalar di antaranya, so ST dan QR adalah selari. Next, kita tengok contoh 7. Okay, diberi PQ ialah vektor U, QR ialah vektor 5U. Tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. So, bila kita nak tunjuk segaris, kita ada PQ di sini, kita ada QR di sini. PQ di sini, dan kita ada QR. Kita kena ganti satu pemalar di sini. Ataupun QR sama dengan lambda PQ. So, PQ ialah U. QR adalah 5U. U tu nampak tak U? U ni adalah PQ. So, QR sama dengan 5 PQ. Kan U ni adalah PQ. QR sama dengan 5 PQ. PQ dan QR adalah segaris. Pun adalah selari. Tapi oleh sebab Q adalah titik sepunya. Kan, titik sepunya. Titik yang sama. Maka PQR adalah segaris. A, B, C. A, B, C. Okey, dia ada dua vektor A, B, B, C ataupun AC kan dia ada. Okey. So bila segaris AB adalah KBC. Right, bila segaris. Bila segaris kita ada pemalar di antaranya. Okey. So AB selari dengan BC. AB selari dengan BC disebabkan dia ada dalam bentuk ni kan. Selari dengan BC. Okay. Tapi mereka ada titik yang sama. Mereka pakai titik yang sama. Okay. Pakai titik yang sama. Jadi dia adalah segaris. Okay. Sila tunjuk bahawa setiap pasangan vektor berikut adalah selari. So dia nak tunjuk yang ni adalah selari. Selari kita kena ada macam ni. Ataupun macam ni kan. Kita kena ada pemalar di antara dia. So, macam mana saya nak tukar ni ke macam ni? Saya keluarkan 1/2. Okey, 1/2 dapat ke Y. Okey, keluarkan 1/2. Keluarkan 1/2. Dua-dua pun kalau kita hasil darab balik, kita dapat nilai yang sama. Okey, keluarkan 1/2. So, nampak tak ni? X tambah 3Y. Sama dengan V. Vektor U sama dengan 1/2V. Pada ini sama kan? So ini adalah vektor V. So dari sini kita dapat tunjuk U dan V adalah selari. Bukan segaris ya, selari. Tunjuk V sama dengan X tambah 3Y. Okey, saya nak tukar dalam bentuk ni. Macam mana nak tukar ni? Okey, 1/2 kan? Ni 1/2 kan? So, kat sebelah kanan darab 1/2, sebelah kiri pun darab 1/2. 1/2 darab 1/2. Semua darab dengan 1/2. 1/2V sama dengan 1/2 X tambah 3/2Y. So ini adalah U kan? So U 1/2V. So dapat tunjuk juga. Nampak tak pemalar? Okay. U sama dengan lambda V. So U
dan V, vektor U dan vektor V adalah selari. Jika vektor A mempunyai sama arah dengan vektor B, mereka adalah selari. Di sini kita ada vektor A dan vektor B. Dan dua-dua vektor ini adalah tidak selari. Dan vektor-vektor ini bukan sifar. Ini vektor A, vektor B. Mari kita tengok sini. Kalau vektor A tambah dengan vektor V, perkali M dengan perkali N adalah sama dengan kosong. Bila soalan tu ada ayat bukan sifar dan tidak selari, pemalar mereka akan jadi kosong. Diberi vektor-vektor bukan sifar, kita ada A, B tidak selari, A dengan B tidak selari. So, di sini dia akan jadi kosong. Okay. Hash tolak 1 sama dengan kosong. K tambah 5 sama dengan kosong. Jadi, hash ialah 1, K ialah negatif 5. Diberi dua vektor yang tidak selari dan bukan sifar, iaitu vektor U dan vektor V. Okey, bila soalan tu ada tidak selari dan tidak sifar, so maksudnya depan sini akan jadi kosong. Di sini akan jadi kosong. So, kita dapat hash sama dengan negatif 1. Okey. Cikgu tunjuk cara algebra. Kalau kita nak hapus 5 ni, kita tambah 5. Negatif 5 tambah 5 dapat kosong. Sebelah kiri tambah 5, sebelah kanan pun tambah 5. K sama dengan 5. Kalau kita nak bahagi 3 ni, nak hapus 3 ni, kita bahagi 3. Sebelah sini bahagi 3, sebelah kanan pun bahagi 3. Kita dapat K sama dengan 5/3. Thanks for watching.